Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ini saya nak buat review mengenai filem atau telefilm Penunggang Agama. Okay guys, hari tu saya baru tengok filem ni, Penunggang Agama, arahan Syafiq Yusof. Sedikit sinopsis mengenai keluarga keluarga orang kaya yang tinggal di Cameron Highland. Zul Arifin dan isterinya, sorry saya tak ingat nama watak, nama pelakon isteri dia pun saya tak ingat. Tak salah saya, salah seorang anggota DFAM. Dia orang laki bini ni tinggal dengan bapa Zul Arifin ni sekali, dengan ibu tiri dia, Jalaluddin Hassan dan lupalah nama. Okay, satu hari dia punya mak tiri ni macam kena gangguan jin, dan suami dia mendapatkan hikmat Tok Haji yang dikenakan oleh seorang kawan. Tok Haji ni terkenal bomoh yang viral. Oh, bukan bomoh, dalam cerita ni mula-mula dia dianggap ustaz yang viral, yang dapat ruqyahkan orang-orang yang kena rasuk, yang kena gangguan jin ni. Zul Arifin ni dengan isteri dia tak percayalah dengan Tok Haji ni, sebab dia ada nampak ciri-ciri yang meragukan. Sebenarnya memang dalam trailer pun kita tahu Tok Haji ni jahat, dan dialah yang punya angkara yang membuatkan kejadian-kejadian gangguan tu semua. So ceritanya begitu sedikit sebanyak. Okay, cerita ni saya tengok secara keseluruhannya, saya nampak dia ni seperti cerita bomoh versus perubatan Islam, atau ialah orang-orang yang ruqyahkan orang-orang yang kena gangguan ni dengan bacaan Al-Quran yang mengikut syarak lah, dengan berlawanan dengan bomoh yang memang khurafat lah, yang syirik ni semua. Apa yang menariknya, sebelum saya menonton filem ni, saya pun macam tertanya-tanya juga. Sebelum ni Syafiq Yusof ni digelarkan Raja Plot Twist Malaysia. Dia diberi gelaran oleh Astro First tak silap dari dulu. So saya bertanya-tanya, adakah filem ni akan ada plot twist? So surprisingly cerita ni memang tak ada. Kira straightforward cerita dia, straightforward je. Mungkin ada sikit lah, tapi tak adalah terlalu berat sangat plot twist dia tu. Kira macam dia bagi mild aje lah, pertengahan tu je dia dah cerita dah. So dia tak bergantung pada plot twist lah untuk membuat cerita ni menarik. Okay, semasa menonton dia punya trailer itu, dan masa awal-awal menonton filem ni, saya dapat vibe filem Munafik 1 dan Isteri Delilah. So saya ingat macam cerita ni akan, sepanjang filem saya akan rasa macam tu lah. Tapi sebenarnya bila saya meneruskan tontonan saya, dan saya dapati memang dia sebenarnya dia berbeza. Dia ada dia punya approach dia yang tersendiri, walaupun kita boleh tengok dia punya rasanya reference dia masih kepada filem-filem dia yang sebelum tu lah, Misteri Delilah, sebab dia ambil location pun dekat Cameron Highland, dan dalam rumah tu pun nampak sedikit sebanyak macam interior rumah dalam Munafik. Tapi bila along the way tu, cerita dia tu kita masuk dalam cerita dia, so kita akan keluarlah daripada filem-filem yang saya kata tadi tu. So apa yang saya suka filem ni, dia punya character development dia, saya rasa on point. Dia ada character development. Ini yang selalunya filem Melayu, filem Malaysia kurang character development ni. Sangat penting sebenarnya character development ni tak payah buat banyak-banyak, tak payah buat panjang-panjang. Dia just cukup sekadar kita establish setiap watak tu, dia ni macam mana perangai dia ni apa hubungan dengan dia ada tak suka ke dengan seseorang dalam family. Macam dalam cerita ni dia ada establish benda tu, macam bapak dia dengan mak tiri dia tu ada something yang going on. Kita boleh tengok daripada reaction muka apa semua. So benda tu akan membantu kita lebih memahami cerita dan lebih feel bila kita menonton, dan kita tahu watak-watak tu sebenarnya macam mana. Awal cerita pun kita ada nampak isteri kepada Zul Arifin ni
dia ajar mengaji. Dia mengajar anak dia dan kawan-kawan anak dia, beberapa orang ajar dia mengaji. So benda tu simple, walaupun simple sekejap dia tunjuk, tapi benda tu adalah salah satu character development yang saya kata lah. Pasal nanti di kemudian cerita tu dia ada menunjukkan yang macam dia cakap dekat lelaki dia, ciri-ciri yang ada kepada Tok Haji tu adalah ciri-ciri bomoh. Dia bukanlah seorang ustaz yang rukiahkan pesakit dia. Sebab dia kata dia ada tegur bacaan tak betul, bacaan Tok Haji tu tak betul. Lagi satu, dia menceritakan ciri-ciri bomoh tu untuk kita kenal pun. Saya rasa satu ilmu yang bagus untuk dikongsi lah kepada orang ramai kan. So bila orang ramai tengok, dia akan, oh ini ciri-ciri bomoh ni kan, aku kena hati-hati. Sebab saya cek lah apa yang dia kata tu. Dia kata salah satu tu, kalau bomoh ni dia suka minta nama mak kita. Kalau lelaki tu dia tak binkan dengan bapa, dia bintikan dengan nama mak. So tu adalah ciri-ciri bomoh. Saya ada buat carian sikit itu, dan memang ada pakar-pakar perubatan yang kata benda tu. Dan dalam filem ni, bomoh tu dia macam gunakan lidi-lidi untuk taburkan kepada pesakit dia. Dan benda tu nampak macam pelik lah. Selalunya orang yang rukiah ni, dia untuk dia menjauhkan jin, gangguan jin, dia akan guna daun bidara. So daun bidara ni dia kata dalam hadis ada sebut. So saya cari juga, memang ada sebut dalam hadis, dalam Quran pun ada kata menyebut daun bidara ni ada manfaat dia. Tapi secara khusus untuk menghalau jin tu saya tak jumpa. So mungkin ada, saya yang tak jumpa. Dan dalam perubatan Islam pun selalu diorang mention daun bidara ni. So saya rasa skrip dia ada buat research sikit lah untuk benda-benda ni. Dan untuk menguatkan lagi watak isteri dia ni, dia selalu bercerita mengenai bapak dia. Bapak dia dulu memang orang yang mengubat orang lah, yang rukiah orang yang terkena gangguan ni semua. Dan dia sedikit sebanyak ada ilmu tu. So membantu untuk cerita ni. Bila mak tiri dia kena rasuk, kena gangguan, isteri ni akan bantu kan. Dia melegakan sedikit keadaan. Okey, macam saya kata tadi, cerita ni straightforward. Saya rasa adalah salah satu benda yang bagus untuk sebuah filem, bila filem tu berjaya diceritakan dengan jelas, disampaikan dengan jelas. Walaupun orang kata lah, buat cerita, sampaikan cerita dengan jelas bukannya susah, tapi sebenarnya susah. Sebenarnya ramai juga pembikin filem sebelum ni yang saya tengok, diorang gagal untuk menyampaikan cerita tu dengan jelas. Naskah yang mudah pun kadang-kadang diorang gagal untuk sampaikan dengan jelas. So filem ni saya rasa skrip dia bagus lah. Macam mula-mula saya selalu dengan Syafiq Yusof ni, saya selalu terkena satu benda lah. Dia selalunya awal filem dia akan buat kita macam tengok satu benda tu macam merepek tau. Yang scene dia buat tu macam, apa ni, tak logik kan. Macam satu scene yang saya kata Jalaluddin Hasan ni dikenalkan dengan Tok Bomoh, Tok Haji tu, oleh seorang kawan. So dia macam tengah borak-borak dekat meja makan dengan breakfast. Tiba-tiba cerita ni timbul pasal isteri dia kena ganggu apa semua. Kawan dia cakap, terus kawan dia ambil satu kertas, keluarkan, call Tok Haji ni, cuba, dia kata. So macam benda tu macam kelakar kan. Macam tiba-tiba kau tahu je orang tu ada masalah, dan dan kau dah siap ada kertas, keluar dah ada nombor kan. So benda tu nampak macam tak logik, tapi sebenarnya dia ada penjelasan dia lepas tu. Lagi saya suka bagaimana Tok Bomoh tu dia punya setting untuk dia frame mangsa-mangsa dia. So benda tu saya suka. Dan ada benda detail kecil yang saya suka dalam filem ni. Yang saya ingat adalah satu tu, watak isteri kepada Tok Bomoh. Dia macam suruh datang ke rumah dia pasal laki dia nak buat sesuatu yang tak bagus lah. So isteri ni macam tak suka agak laki dia sebenarnya buat benda-benda macam tu. Dia minta Zul Arifin dengan isteri Zul Arifin ni datang. Dia pakai telefon masa tu. Lepas tu dia bawa mak tirinya si Zul Arifin ni pergi ke rumah Tok Bomoh tu, kononnya nak berubat. Tapi dia ambil telefon mak tiri tu, Sabrina Ali nama dia. Okey, ambil nombor telefon, dia ambil telefon dan dia mesej isteri kepada Zul Arifin, datang ke rumah Tok Bomoh sekarang. Lepas tu diorang terus pergi rumah Tok Bomoh. So mula saya macam ini tak logik ni kan. Macam
Macam ni dia tahu rumah Tok Bomoh tu, dia tak pernah pergi. Tapi bila saya tengok balik, rupanya dia dah ada siap letak map, Google Map dekat bawah tu. So detail kecil macam tu jarang orang memberi perhatian kan. Selalu dia akan macam saya kata tadi lah, dia kata okey datang, dan dia terus datang. So tak ada apa-apa explanation kan. So benda macam tu sebenarnya boleh elak. Contohnya macam ni lah, just buat dia sekarang ni orang share location apa semua. Senang je, tak payah nak berpanjang-panjang. Janji kita establish benda tu kan. Okay, ini benda yang saya kurang suka lah mengenai filem ni. Pertama, bila saya tengok dia punya casting, Zul Arifin adalah watak utama, saya rasa dekat situ saya dah kurang sikit bersemangat nak tengok. Sebab saya kurang meminati lakonan dia. Bukan nak kata dia tak boleh berlakon, dia boleh. Cuma saya rasa lakonan dia tak konsisten lah. Kadang-kadang ada dia macam off sikit daripada surrounding tu punya mood. Dia macam lakonan dia tak selari dengan apa yang terjadi. Dan kadang-kadang dia nampak untuk berlakon bersahaja, berdialog bersahaja, tapi kadang-kadang dia bercakap tu mendatar, dia cakap tu terlalu ada bahagian tu bersambung-sambung ayat dia, dan macam mendatar, macam sekali lalu macam tu kan. Dan adalah beberapa saya tengok dia punya dalam filem ni yang macam dia punya expression tak berapa kena dengan ketegangan situasi tu kan. Contohnya situasi yang tegang, muka dia macam sambil lewa macam tu contohnya lah. Dan tapi ada part-part dia yang memang okey. Cuma tu saya kata macam tak konsisten. Satu lagi lakonan Johan Ashari. Johan Ashari saya rasa ada pelakon yang bagus sebenarnya. Tapi untuk filem ni saya rasa nampak lakonan dia macam sedikit awkward, dan saya rasa dia tak digunakan dengan sebaiknya lah untuk filem ni. Tapi lakonan surprisingly, lakonan isterinya Zul Arifin ni bagus. Saya first time tengok dia berlakon. Saya pernah tengok dia berlakon dalam Sepatu Reunion aku. Itu komedi lah, bukan watak yang berat. Tapi yang ini wataknya agak berat dan agak convincing saya rasa. Saya suka dia punya lakonan. Dan Jalani Hasan okey, tak payah dipertikaikan. Dan Sabrina Ali okey. Dia pun seperti kita tahu dia memang pelakon yang bagus lah. Sebelum ni kita pun pernah tengok dalam Munafik semua kan. Okey, lagi yang saya kurang berkenan adalah dia punya makeup untuk watak hantu. Watak ke untuk hantu tu lah, makeup dia tak tahulah, saya rasa saya kurang berkenan. Ada beberapa bahagian masa kena rasuk tu dia rasanya masih menggunakan approach filem Munafik. Dia buat mata hitam semua, tapi minimum makeup lah. So yang itu okey lah. Cuma ada watak hantu botak yang berdarah tu, dan dia juga menonjolkan satu dia menvisualkan satu watak. Saya rasa dia menggambarkan syaitan lah. Syaitan ke jin ke, dia ada rambut panjang, ada tanduk ke, silap saya. Saya rasa benda tu macam dia punya makeup tu nampak pun tak best pada saya. Dan saya rasa tak perlu kot nak memfizikalkan, memvisualkan watak kalau syaitan tu kan. Dan satu yang saya kurang berkenan kalau cerita seram ni, bila dia terlalu revealing, terlalu menunjuk hantu-hantu tu kan dengan jelas. So pada saya bila dah terlalu tunjuk, dah terlalu banyak, keseraman tu memang tak ada. So memang cerita ni tak seram lah. Pada saya memang bukan sebuah filem yang seram. Saya suka approach filem Munafik 1. Dia ada beberapa bahagian yang dia simpan sikit kan, dia tak tunjuk. Dan sesuatu benda yang kita tak nampak, kita tak jelas, misteri, benda tu yang akan buat kita seram sebenarnya kan. Okey, satu lagi dalam cerita ni ada satu bahagian tu macam Tok Bomoh ni dia dah porak-perandakan family ni, sampai Zul Arifin ni terfitnah bini dia. Tapi bila dia dapat tahu yang sebenarnya bini dia tak buat benda tu, saya tengok, saya mengharapkan dia ada satu scene minta maaf lah. At least dia minta maaf dengan bini dia. Pasal dia yang pertama, masa sebelum dia marah bini dia fitnah bini dia tu adalah suami yang sangat baik, cakap lembut macam. Ini satu lagi benda yang saya kurang berkenan lah. Tiba-tiba bila dia dapat cerita tu daripada anak dia ni menyampaikan sesuatu kepada dia, cerita, dia tanya bini dia, mula-mula dia tanya relax, lepas tu
tak lama lepas tu dia terus snap, dia terus marah gila-gila punya, macam tak selari dengan watak dia. Kalau dia nak marah tahap macam tu, boleh, kena ada build up lah kan, slowly dia punya anger tu naik kan, dia tak ada terus snap macam tu kan. Dan lepas tu lah dia tak ada minta maaf sampailah ke sudah. So at least ada scene sikit minta maaf ke kan. Cerita ni saya suka, banyak benda yang saya suka daripada yang saya tak berapa suka. Filem yang jelas, straightforward, editingnya semua okey, dia punya production value dia pun walaupun tak sebaik Munafik dan Delilah, Misteri Delilah, saya rasa, tak tahu, mungkin pasal telefilm ke apa, mungkin budgetnya kurang ke apa, macam, tapi still okay, still overall is a decent movie, decent film with a good script dan okay. Cuma dia punya third act, ending dia kalau dia boleh buat lagi okay, saya rasa memang gempak. Cuma ending dia tu agak macam tak memberi impact sangat pada saya lah. Okay, bintang, saya boleh bagi 3 bintang dari 5 bintang. Saya rasa cerita ni berbaloi lah untuk ditonton. Dan kalau kita tengok betul-betul adalah pengajarannya. Macam saya kata tadi, kita boleh kenal macam mana ciri-ciri bomoh tu. Dia juga ada kata dalam ni, bomoh zaman sekarang bukan macam dulu pakai tangkal apa semua. Kita boleh kenal lah bomoh dulu dengan cincin dia, dengan dia punya appearance dia. Memang nampak kebomohan dia kan. Sekarang ni semua berselindung di sebalik jubah, di sebalik serban, di sebalik kopiah. Semua benda tu kita kena jaga-jaga lah sekarang ni. Macam-macam style nak menipu. Okay, sampai sini saja dulu. Terima kasih kerana menonton Bob Perspective. Jangan lupa subscribe Bob Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi. Peace out.